Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan mahal kuasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, 40 hadis huru-hara kiamat masuk dalam bab yang ke-14, hadis yang ke-30. Kata pengarang rahimahullahu taala, wa nafa'ana Allahumma bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Keadaan orang muflis pada hari kiamat. Ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna manil muflis qalu al muflisu fina man la dirham lahu wala mata' faqala innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. Kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahukah kamu kalian apakah ta'rif orang yang muflis? Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia ada cara-cara dakwah. Nabi ni ada pelbagai cara. Ada kadang-kadang Nabi masuk, Nabi akan khutbah kat mimbar, padahal masa tu bukan Jumaat, masa apa, Nabi akan naik tempat tinggi sikit, Nabi nak cakap depan orang ramai. Ada hak jenis macam tu. Ada hak Nabi SAW cakap tapi sekali dengan versi emosi. Dan kami cakap nampak macam hari tu, bila Nabi cakap tu kami nak berayak ayak mata. Cara Nabi cakap tu dia main perasaan orang. Ada hari yang Nabi SAW cakap tu macam lakonan semula. Maksud saya, Nabi cakap pelan dengan kami. Kami duduk tengok kiri kanan. Nabi cakap pasal Dajjal. Cara Nabi cakap tu macam Nabi duk, macam Dajjal duk ada kat tepi-tepi kami. Kami duk usah ada Dajjal ke? Cara Nabi cakap tu macam tak mau bagi Dajjal dengar. Cara Nabi tu ada pelbagai versi dakwah. Ada yang kadang-kadang Nabi duduk santai. Nabi duduk sandak dekat bantai, Nabi ceramah tapi jenis versi santai, tapi sampai jenis macam tu ada. Jadi dakwah Nabi ni pelbagai. Dalam hadis ni cara dakwah Nabi SAW dia unik sikit pada dia. Tiba-tiba semua orang diam, tak ada apa. Nabi yang create satu soalan, satu bentuk, satu suasana dakwah, sehingga menyebabkan orang semua trigger nak mula cerita bab dakwah, bab Islam. Apa yang kita nak ambil pertama daripada cara dakwah Nabi ni pada dia? Ialah biar kita ni mewujudkan suasana Islam ni di tempat yang kita pergi, tempat kerja kita ke. Kadang bila kita biar, orang akan masuk cerita-cerita yang merepek-merepek lah, orang akan masuk. Tapi bila kita masuk cerita macam ni, tanya pasal agama, soalan, create satu suasana yang berbentuk dalam satu suasana keagamaan. Kalau kita nak pergi berjalan dengan anak-anak kita dalam kereta, semua diam je kan. Tapi kita buat satu soalan, teka-teki tak apa, tapi dia bentuk Islami. Bagi anak-anak ada soalan fiqh, boleh jawab macam mana semayang apa, yang
Tahiyat, tahiyat, tahiyat. Semua rakaat dia tahiyat. Okey, jawab. Anak-anak duk teka, apa sembahyang apa ni tak pernah jumpa pun. Ada. Sembahyang apa ni? Sembahyang yang 3 kali tahiyat adalah kawan tu sembahyang maghrib. Dia mai rakaat kedua tok imam tahiyat, rakaat kedua tok imam tahiyat. Bagi dia rakaat pertama. Rakaat ketiga tok imam tahiyat. Dia bangkit dah. Tadi dia masbuk, dia tak dapat 2 rakaat. Maka dia tambah lagi 2. Maknanya satu sembahyang ada 4 tahiyat. Bukan 4 tahiyat pun nak buat, itu bukan rakaat pun. Saja nak bagi minda anak-anak tu berjalan. Macam mana 4 tahiyat? Saja create soalan tu dalam kereta. Supaya dalam kereta ni ada perbincangan beragama, isteri boleh masuk, anak-anak boleh masuk. Konsep dakwah Nabi macam mana? Macam tu. Tiba-tiba semua orang diam, Nabi tanya, atadruna manil muflis? Hampa tahu tak muflis tu siapa? Maka bila dilontarkan soalan, sahabat pakat-pakat nak try lah, nak jawab, respon pada soalan Nabi SAW. Maka kata Nabi SAW, kata sahabat, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Muflis di kalangan kami, yang kami tahu, muflis tu maknanya orang yang tak ada duit, tak ada dinar dan dirham, maknanya tak ada ringgit, tak ada sen, tak ada apalah, pokai lah, poket tu kosong, bawa keluar tak ada apa, tinggal debu dengan benang kat poket yang keluar, akaun bank pun tak ada duit. Dia tu muflis lah, dia tak ada duit. Dan Nabi SAW ni suka buat rebranding tentang sesuatu jenama atau sesuatu istilah. Nabi suka rebranding balik. Itu sikap dan cara dakwah Nabi SAW, marketing dakwah. Kita kalau nak berniaga, kita dah buat contohlah Pepsi ke Coca-Cola ke contoh, dia dah berniaga lama dah. Kadang-kadang dia nak come out dengan satu idea yang baru, dia akan tukar packaging baru. Biasalah kalau dulu 1.2 kilo, sekarang dah buat packaging baru 1 kilo saja, dia buat kurang sikit, harga pun dia naik sikit, color pun tukar sikit, tukar muka depan jadi duta artis mana sikit. Biasa tu marketing. Nabi SAW nak bagi sahabat ingat satu-satu benda, Nabi akan buat macam tu. Hampa tahu muflis tu apa? Yang kami tahu dia macam ni lah. Nabi kata tak, muflis di kalangan aku ada cerita lain. Macam kuat. Nabi pernah tanya, hampa tahu tak siapa kuat? Orang yang kuat tu siapa dia? Orang yang kuat tu adalah orang yang boleh kalahkan orang lain dalam gusti dan sebagainya. Dia itulah kuat, champion. Dia bodybuilder. Nabi kata tak, orang yang kuat, orang yang boleh tahan diri dia ketika dia sedang marah. Maknanya dia boleh sabar, dia boleh kontrol jiwa dia, dia tak pukul isteri dia, dia tak pukul anak dia teruk-teruk, sebab dia boleh kawal perasaan. Itu yang maknanya sahabat tahu satu benda, cuma dia ada penjenamaan semula tentang sesuatu benda tu. Jadi muflis ni ada satu penjenamaan semula. Apa dia? Hadis, sebelum saya nak baca hadis ni, saya nak cakap lah, hadis ini malam ni kita tak cerita pasal orang lain, untuk kita-kita aja. Yang tu apa? Yang tu budak-budak punya rancangan tu. Untuk kita-kita aja. Untuk kita ni sebab apa? Sebab saya tak cerita dalam hadis ni, tak cerita orang tak pakai tudung, tak cerita pasal orang yang mengumpat, tak cerita pasal orang yang buat jahat tak. Hadis malam ni cerita tentang bahaya orang yang dia selalu semayang, dia selalu puasa, dia buat baik, tapi dia jangan sangka dia berada di zon selesa. Walaupun hang bawa pahala amal soleh, berlambak-lambak kuliah ceramah, nama kata baik banyak, hang mendarat di mahsyar dengan keadaan 2 kaki hang yang kukuh dan utuh, belum tentu hang selamat. Maka hadis ni tuan-tuan kena dengar elok-elok, dia ada kena-mengena dengan kita yang sangat banyak. Kemudian kata Nabi SAW, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Berhenti di situ. Muflis di kalangan umat aku adalah orang yang melangkah kaki di mahsyar dengan amalan yang penuh melalui 3 amalan besar. Apa dia? Semayang dia tak pernah tinggal. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, 5 waktu, champion of the world, semayang tak pernah tinggal. Puasa tak tinggal. Habaklah esok Ashura dia tapau, hari ni Tasu'a dia tapau. Puasa sunat ni semua bungkui, fardu jangan habak. Puasa ni memang kuat.
Dan yang ketiga, zakat dia tak pernah tinggal. Maknanya orang ni adalah orang yang mutadayyin, orang yang beragama, orang yang jenis orang berjurus dengan agama. Senang abang, geng tuan-tuan lah, geng kuliah, geng ceramah, geng baik-baik ni lah, jenis kaki semayang. Dia mendarat di mahsyar tu, dia bangkit dalam keadaan kantung pahala dia sangat-sangat banyak dengan 3 amalan ni. Hadis ini juga memberi gambaran pada kita bahawa 3 amalan ini boleh memenuhkan kantung pahala yang sangat banyak. Semayang, puasa, zakat. Semayang sekali dengan sunat, puasa sekali dengan sunat, zakat sekali dengan sedekah. 6 benda tu fardu sunat, dia menambah amal soleh kita. Maksudnya kalau hang tinggal 3 benda ni, maka keupayaan atau peratusan kantung pahala hang nak penuh tu sangat-sangat kurang. Sangat-sangat kurang. Okey, kita jalan lagi hadis tu. Apa makna dia? Dia mai ke akhirat dengan pahala banyak, semayang banyak, puasa, kemas, zakat semua elok. Wayati qad syatama haza. Tetapi brother yang turun di mahsyar ni, bro ni, dia ada satu masalah yang berlaku dalam diri dia. Apa dia yang berlaku pada dia? Dia ni bagui. Dengan siapa dia bagui? Yang 3 amalan tadi tu, dengan Allah Ta'ala. Tetapi dia ada beberapa masalah yang dia buat menyebabkan dia mai dalam keadaan mencerca. Syatama ni macam cerca, hina, maki. Dia suka cakap benda-benda yang boleh menyebabkan orang tu sakit hati ataupun cerca maki dia. Dia suka hobi maki orang. Semayang tak tinggal, semayang bagui, maki pun sama ni. Semayang bagui, kata ke orang pun sama ni. Semayang bagui, tapi dia suka macam tu, syatama. Lagi apa dia ni buat? Wa qazafa haza, dia menuduh seseorang tu. Dia tak tahu benda tu betul tak betul, tetapi dia menuduh orang tu dengan orang tu berzina ke, orang tu buat jahat ke, menuduh tanpa sebarang bukti pada seseorang tu. Kita tak tahu kedai makan tu depa kata laksa dia bertisu, sebab tu kuah dia pekat. Depa kata laksa dia rendam dengan pepper. Kuah laksa tu buat dah, tapi dia ambil pepper, dia bubur pepper metro kat atas tu, lama-lama rendam tu, pepper tu jadi macam cayak tak cayak gabung. Pepper tu bila dia hancur, dia nampak macam isi ikan. Orang kata dia buat macam tu, tapi kita tak tahu betul tak betul, tapi kita viralkan dekat orang, sehingga menyebabkan betul tak betul yang tu nombor 2, berita tersebar, menyebabkan bisnes dia jatuh, menyebabkan perniagaan dia jatuh, menyebabkan tanggungan dia jadi susah. Banyak benda-benda yang menyebabkan kita itulah tuduh orang tak betul. Saya pergi ceramah di Bangi dulu, depa cerita kat saya tanyalah, hampa geng-geng Bangi ni, geng-geng Bangi ni lah, hampa pernah dah dengar satu cerita kata almarhum Allah yarham Datuk Harundin ni, dia pernah pergi makan di satu kedai macam ni, tapi masa dia sampai tu, lepas tu dia belah daripada kedai tu sebab dia nampak syaitan duk kencing kat periuk kawan tu. Cerita yang mereka duk sebar cerita tu lah, betul tak betul tak tahu. Tanya geng-geng KL, mereka kata betul ustaz, banyak cerita sebenarnya macam ni. Arwah Tok Guru ni dia pergi ceramah dekat satu tempat, pergi dengan kereta, dengan tim lah semua lah, anak murid apa semua, bawa Allahyarham Tok Guru pergi ceramah. Habis semua dah, AJK tu kata, Tok Guru main dengan apa? Kami main dengan macam-macam, kawan-kawan apa semua ni, nak murid. Jadi tak apalah, kita pergi kedai kat belakang tu, kami dah order siap dah, kita pergi makan kat situ. Tok Guru kata okey, jom kita pergi. Maka mereka ni pun siap, mereka kata kami tunggu kat kedai. Dia ni pun sampai, tunggu di kedai. Tok Guru pun main sampai apa semua, tunggu di kedai. Masuk di kedai tu apa semua, cari kursi, meja, susun apa semua ni.
Geng Tok Guru sampai dah. Geng AJK pun sampai. Masalahnya hang tak nampak aku tak nampak hang. Rupanya silap kedai. Hak parking ni silap kedai. Kedai sebelah jalan belah sana. Ni Tok Guru parking dah dengan susun meja apa semua parking dah. Tak dan duduk dalam 5 minit telefon. Kami sampai dah kat kedai. Apa kedai mana kami sampai dah? Ada kedai sekian-sekian ni Tom Yum apa semua. Bukan kedai tu. Ni nampak kami kat sebelah ni, jalan sebelah tu kedai tu. Oh, okey sat kami pergi. Memang dah susun meja. Tapi buat apa? Susun balik meja semua elok-elok, tak mau menyusahkan orang, maka depa pun naik kereta pergi. Jadi orang yang main ni depa ingat apa? Tok Guru tak makan kat kedai ni. Kedai ni ada sihir. Kedai ni ada mandrem. Kedai ni hak syok lagi kawan tambah pula dia nampak setan kencing. Dia ingat setan kencing macam dia kot. Jadi berdiri ke tu kat periuk ke tu. Lepas Tok Guru balik tu, pakat baliklah 2 3 4 5 6 kedai meja balik dan depa viral. Kedai tu daripada elok duk berniaga, dia duk tolong anak yatim lah, tolong tahfiz lah, budak-budak kerja kat dia pun dekat 3 40 orang berniaga seronok dah. Down, bisnes pun jahanam. Punca dia, depa kata Tok Guru Harudin bagi tahu. Padahal Tok Guru tak kata apa pun. Fitnah orang, buat naya kat orang. Macam-macam lah tuan-tuan yang jadi. Tuduh orang ni, tuduh orang macam tu. Kadang-kadang kita tak tahu satu-satu isu tu, maka jangan cepat buat keputusan. Yang kedua, wa akala malahaza, dia makan duit orang ni. Allah, semayang tak tinggal. Tapi duit bak-bak duit ni tak berjurui. Ambil duit orang tak mau bagi balik, hutang tak bayar, tipu orang, buat naya orang, buat buat bisnes 2 orang ranjau, tipu orang. 10,000 ambil 10,000. Oh, bisnes tak untung, tutup kedai semua belah. Kawan tu 10,000, dia isytihar muflis, dia buka syarikat lain, ambil 20,000 modal hak kawan tu buat syarikat lain. Boh nama mak menakan dia, boh nama isteri dia pula. Nama dia tak leboh. Macam itulah dia hidup balas di orang. Tapi Allahu Akbar, azan tak sampai. Kopiah ada dalam poket. Boh kopiah satu. Tak habis semayang. Tapi dia punya perangai syok makan duit orang tu tak boleh hilang. Tipu orang. Banyak cerita tipu orang ni terlalu banyak. Apa dia tipu orang ni? Antaranya adalah peniaga sewa dengan orang sewa. Kita ada rumah sewa. Sebelum kita masuk dalam rumah sewa, kena bayar 2 bulan advance. Berapa? 800 sebulan contohlah. Kena bayar 1,600 cash dekat tuan rumah sampai. Syarat dia, sebelum hampa keluar pada rumah ni, sebulan sebelum keluar rumah, kena habaq kat aku, supaya aku dan nak cari orang baru nak masuk. Tak boleh esok nak keluar hari ni habaq, tak. Hari hampa keluar tu, aku tak akan bagi duit hampa ni. Cukup lepas sebulan baru aku bagi duit hampa balik. Aku akan potong duit hampa sebab hampa lari. Adalah syarat dia. Okey lah. Pasangan muda baru kahwin, 2 orang main duduk di rumah tu. Rumah kecil, rumah kita ni 72,000, 42,000. Abang boleh duduk lah, botilam satu, TV satu, hidup. Lama-lama dah duduk dalam setahun 2 tahun, dapat apa? Suami dapat kerja elok sikit, isteri dapat kerja, rancang apa semua, dah ada anak apa semua ni, nak pindah duduk rumah lain. Bagi tahu tu rumah. Kata kami, insya-Allah kalau tak ada apa, sekarang bulan 7, bulan 8, bulan 9 nanti kami nak pindah lah. Jadi sebulan awal kami abang. Tu rumah kata okey bagus. Sampai dekat 10 hari bulan, 15 hari bulan, 20 hari bulan, barang duk angkat lah sikit duk pergi dah. Barang baby lah, yang tu lah, kereta kancil satu, barang tak lebih banyak. Sikit sebulan duk clear stok. Tinggal benda nak hidup betul-betul ya, dalam seminggu lah tu. Hello abang, duit kami 1,600 tu sana. Tak apa, nanti abang nak balik aku main tengok rumah. Dia main tengok, tengok macam mana ada rosak ke apa. Depa ni pun bagus, 2 orang tak guna. Alah, baru kahwin. Cat rumah sikit-sikit lebih kurang lah, baru wallpaper apa sikit, elok betul lah. Lepas tu kami nak balik lah macam ni. Tak apa hampa pergi lah, nanti hampa bagi nombor akaun apa, aku transfer kat hampa. Tuan-tuan tahu duit tu tak bayar dah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 1,600 tu dia tak mau bayar. Mesti tanya duit aku mana, duit aku banyak. Lalah dia kata apa?
Yang hampa tergeh-geh sangat nak duit tu sebab apa? Orang hampa tak ada duit sangat dah. Ayat dia. Akhirnya kesimpulan dia apa dia? Tak apalah, kau simpanlah. Duit tu kami ambil kat mahsyar lah. Itulah conversation last dia dengan makcik tu. Tak mesti dah, tak wasak dah. 1,600 dia simpan duit orang, tak bagi balik. Hukum dia di akhirat diklasifikasikan sebagai hutang. Wa akala mala hadza. Kita boleh cerai tak dengan isteri kita? Boleh. Kalau ada isu, tak dapat selamatkan rumah tangga, ada satu penyelesaian, nama dia cerai. Okey. Boleh cerai dengan anak? Tak boleh cerai dengan anak. Dengan anak mesti hang kena hidup, banyak nafkah kat dia. Sampai bila? Sampai dia boleh bekerja, berdikari sendiri, boleh stop duit. Atau dia OKU, orang kelainan upaya, sama ada buta, pekak, bisu, tak boleh urus diri sendiri, Down syndrome dan sebagainya, maka sampai dia meninggal dunia, hang mesti sponsor dan jaga dia. Tapi kebanyakan yang jadi dalam masyarakat apa dia? Bila dia cerai isteri dia, pakej sekali berkembang, cerai dengan anak-anak dia. Sebulan duit 200, mahkamah suruh bayar 300, 400 dia bayar. Setahun dia bayar, setahun setengah dia bayar. Lepas tu dia kata aku tak ada duit, aku susah lah apa semua. Dalam masa yang sama tengok FB dia tukar kereta baru. Duit kat anak dia tak bayar. Sagi dia pergi berjalan sana, sagi dia pergi menikah pula. Anak ni, isteri ni dengan susah, dengan tak kerja, dengan meniaga kuih nasi lemak yang tu berlemah yang nak jaga anak. 1 bulan hang ada 3 anak. 1 bulan 900, mahkamah suruh bayar 300 dengan kemampuan kewangan hang ketika mula-mula hang masuk dalam perbicaraan. Mahkamah syariah tetap. Sekarang ni dah masuk tahun ke 1 tahun, sebulan 900 kali dengan setahun, kali dengan 10 tahun, beribu raban dah duit. Sampai budak-budak tu umur 20-an dah. Sekarang insaf dah. Dulu mengarut, sekarang bapa hampa duduk di mana? Bapa kami sekarang ni, kami tengok-tengok katanya duk ada kat Johor, jadi imam lah kat Johor. Sekarang dia mutawif, dia bawa orang pergi umrah, mutawif Jebon. Tu anak hang tak bayar, hutang lah tu tuan-tuan. Dia dalam kategori hutang. Kalau tak bayar dunia, maka di akhirat dia akan ada cara untuk Allah Ta'ala ambil balik. Macam mana? Pergi jumpa balik anak. Wahai anak-anak kesayangan Abah, Abah minta maaf lah tinggal hampa. Abah pun baru bertobat je. Abah kira-kira duit hampa seorang kena bayar dekat 20,000. Alung, Anga dengan Acik, 3 orang kena bayar 20,000, 20,000, 20,000, 60,000 kena bayar. Tiga anak tu kata apa? Abah, cerita apalah nak duit-duit semua Abah ni. Kita ni bukan apa, semua darah daging kita juga, bin-binti kami semua dengan Abah juga. Abah janganlah cakap banyak, 60,000 tu Abah bayar juga kat kami Abah. Tu duit kami Abah. Wajib bayar? Wajib bayar. Kalau dia nak bayar installment, bayar bulan-bulan, up to you lah. Apa cara nak bayar, tapi duit mesti bayar. Tak boleh tipu orang, tak boleh ranja orang. Tu siapa? Tu geng sewa. Geng orang tu, geng apa? Tuan rumah. Ni geng sewa, tak mau bayar. Bulan pertama tak mau bayar, bulan kedua duk bayar elok ya, tak mau bayar. Tuan rumah main rumah. Macam mana hampa ni, rumah aku dah 4-5 bulan hampa tak bayar. Tak apalah, hampa tak mau bayar pun macam ni lah. Hampa keluar lah. Aku tak payah bayar lah, tak apa, hampa settle lah. Jadi hampa keluar lah. Aku nak buat rumah ni elok balik, semua balik. Tak mau keluar juga. Panggil orang pergi pun tak mau keluar. Buat report polis. Kawan ni takut, hantar report polis tu pergi kat dia. Malam tu polis nak pergi rumah dia, tak dia buat apa? Cukup pukul 11.30, pukul 12 malam. Ni jangan buat. Yang ni syaitan. Saya abang kat tuan-tuan, dia buat apa? Saya tu bagus juga idea ustaz ni. Dia pergi kat sinki basuh tangan tu, dia sumbat kain lap-lap tu. Dia sumbat, dia buka ayak. Ayak tak keluar, ayak melimpah. Kok singki, turun main ke bawah. Jamban tu dia bagi pecah. Jamban duduk kok tu bagi pecah.
rumah ni koyak ni apa, sofa tu koyak, semua bagi jahanam rumah ni tu, dengan cat merepek apa semua, rumah huru-hara gitu. Dia buka, dia tinggal, dia belah kunci kat luar rumah, bubuh rantai besar, kunci kat atas, kunci tu buang, duduk rumah flat. Ayah tadi buka pukul 12, dia angkut barang, dia kata hang nak rumah hang kan, ambil kat hang rumah hang. Dia orang belah, turun pergi mana, balik dia belah tu pergi mana tak tahu. Rumah tak bayar, current, elektrik, bil ayah, rumah jahanam apa semua sewa tak bayar. Ayah rumah flat, ayah ni menitik ke bawah, masuk mai kat hall semua, terapun barang semua dah. Ayah keluar ke mana? Pintu depan. Keluar ke pintu depan, ke apa? 2 pagi, 3 pagi, 4 pagi keluar mai dekat koridor luar tu. Ayah turun daripada tingkat 12 turun ke bawah. Ker gitu. Orang bangkit bintang dah 3-4 pagi, ingat apa? Hujan. Bumbung flat bukan nak dengar sangat. Hujan kot, pakat duduk di rumah. Pukul 5, 4.30, 4.45, pukul 5 ke sebelah rumah sebelah ni, isteri dia kerja kilang. Bah kilang mai 5.30, dia 4.50 orang geng bangkit dah lah. 5, 5.10 semua nak turun tunggu di bawah, sementara bah nak mai. Di bawah 5.30 pagi, buka pintu, ayah dah keluar. Dia pun Assalamualaikum, kunci hai depan ni, ayah keluar dari sini. Lupa ke pergi mana balik kampung ke, pecah pipe ke apa ke. Telefon siapa? Tuan rumah yang asal, sebab jiran asal dia kenal. Duduk di mana? Aman Jaya, Sungai Petani. Telefon kawan tu pula bangkit, awak 5.30 telefon. Weh, dia kata ni rumah hang ada apa ni? Awak, aku tengok macam ayah keluar dia, macam tak ada orang lah. Dia tu dah belik lah. Dah buat laporan polis, dia risau dah. Dia kata tak apa, aku main sekarang. Dia main pada Aman Jaya pukul 5.30 pagi, keluar main sampai 7.30 je tu sampai. Tengok kunci pula. Aku nak pergi kerja dah ni, tak apa hampir Aku tengok kunci pula rumah, panggil orang pecah-pecah. Buka rumah jadi apa? Jadi macam tu lah, Pirate of Caribbean ni rumah. Terapung-rapung semua benda dengan jamban, dengan najis, dengan pecahkan semua benda tu, dengan pinggan pecah, dengan semua tu lah kos dia balik. Agak-agak lah, pandai dah orang buat gitu. Dia pandai lah. Tapi dia selamat tak? Dia tak selamat. Dia masuk dalam bab wa akala mala haza. Dia makan duit orang, dia buat naya kat orang, dia pedajai orang. Tuan-tuan, ini isu bukan isu jauh daripada kita. Ini isu bab duit adalah sangat dekat dengan kita. Sebab Nabi bagi tahu. Sebab apa Nabi cakap benda ni kat kita? Sebab ini isu akhir zaman. Saya cakap banyak kali dah dalam hadis ni, banyak benda yang bila Nabi highlight, memang Nabi highlight tu benda tu adalah betul-betul benda akhir zaman. Maknanya benda ni jadi. Hang semayang, hang puasa, hang buat naya kat orang ni, dia wujud orang macam ni. Kemudian wasafaka wa akala mahaza wasafaka damahaza, dia tumpahkan darah, cedera kat orang, pukul orang sampai berdarah. Kita tak tahu isu apa, satu orang kena pukul tepi jalan, kita berhenti ambil kayu, kambing 3-2 belasah kak. Tuan-tuan, tak tahu, jangan ambil tahu pukul orang apa semua. Hang tak tahu sebab apa orang pukul dia, betul dia salah pun tak tahu. Tuan-tuan ingat tak? Saya rasa 90-an, tuan-tuan boleh balik Google tengok. Ada kes satu di utara Tanah Air, di Perlis, salah saya. Perempuan ni dia mandi, dia bagi tahu kat suami dia. Dia keluar daripada tandas, menangis, abang, awak, ada orang mengendap saya mandi. Mengendap mandi, siapa kau ajak saya ni, kacau ni, isteri aku mandi semua. Siapa dia? Dia kata muka macam dia tu yang duduk sebelah rumah kita tu, dia tu pula buat gitu. Dia ni buat apa? Dia pergi rumah dia tu, oi keluar hang, main sini, gatal hang, korang ajak. Sebab apa? Hang minta isteri aku mandi. Isteri dia keluar, dia kata tak ada suami saya duduk sini, yang kami 2 orang duduk sembang tu. Dia tu pun kata tak ada, aku tak pergi mana sini, hang jangan nak rajau, bini aku habaq lah. Dia pergi masuk di rumah, dia tarik kawan tu keluar, dia belasah, telefon kawan dia. Kawan-kawan dia pula main, kawan-kawan tak tanya dia ni, kira percaya kat dia, siqah kat dia, belasah, pakat-pakat belasah 3 serumah, ambil jauh aku buat ni. Tuan-tuan tahu, mati lelaki tadi tu, dia mati. Lelaki tadi mati. Isteri dia kata,
Tak tahulah bang, agak-agak muka macam dia. Sudah. Tadi tu macam confident sangat. Bila mati kawan tu dia kata, nampak muka macam dia, rasa dia kot. Polis main, polis angkut. Tu perundangan Malaysia tu lah. Tapi saya nak abang kat akhirat, semua orang yang terlibat dengan belasah dia, hang tanggungjawab kat akhirat. Hang termasuk dalam hadis wasafaka dama haza, hang tumpahkan darah. Tu bukan tumpah ya, itu membunuh tu lebih besar lagi, melibatkan nyawa orang. Siapa pun tuan-tuan jangan belasah. Dulu ada kes, ada orang curi tabung, depa belasah lepas Jumaat. Ada satu masjid di Pulau Pinang, belasah dia tu gila-gila lepas sembahyang Jumaat. Walaupun dia curi tabung, kita janganlah belasah dia. Tak apa kena gitu kan. Panggil dia tanya, ada masalah apa? Tanya dulu, susu ke, nak beli ke apa ke. Tak ada duit, tanya. Memang set ganja, boleh belasah. Pencuri masuk rumah kita, boleh belasah? Boleh. Tapi janganlah sampai pecah muka dia, ada tanda lebam kat muka dia. Sekadar satu peringatan, kita boleh, masuk rumah aku bos biji gitu. Hak lain banyak-banyak biji, macam mana pula ustaz? Hak tu serah kat polis. Polis ada, tu bahagian dia. Dia pukul tak apa. Sebab selagi hang tak dapat jawapan, dia kena ada cara dia. Ada polis ada cara dia. Tu BP kerja polis. Dia pukul, dia masuk rumah kita belasah dia. Belasah tu janganlah sampai patah tangan dia, jangan sampai mati kawan tu. Dia balik pada kita balik. Maka sebagai satu pengajaran supaya dia tak buat dah. Ragut dan sebagainya boleh. Tapi tu syarat dia janganlah sampai kesan tu kekal sampai bila-bila gaduh sebagai, melainkan dia buka pisau, kita niat nak selamatkan diri, terkena, itu di luar kawalan. Tapi setakat biasa tu dia pun tak lawan, maka kita serah pada pihak berkuasa untuk depa settle. Wa daraba haza, dia pukul. Sama macam cerita tadi tu, tanpa sebab jangan pukul orang. Tentang belajar silat sikit kira nak fight dengan orang. Mai fight apa, usah-usah apa, ingat ada hutang. Kira bila pun nak fight dengan orang silat baru 4 kali masuk kelas ya. Tok guru pun tak kenal dia, nak murid banyak betul. 4 kali masuk kelas dia kira nak terajar orang. Wa daraba haza, maka apa akan jadi? Fayu'ta haza min hasanati wa haza min hasanati. Semua orang yang kita buat naya kat dia, yang kita tipu dia, belasah dia, fitnah dia, tumpahkan darah dia, makan duit dia secara tak halal apa semua tu, yang kita rasa kita pandai, tipu sewa rumah, lari tak bayar. Tuan-tuan, saya nak abang, semua tu akan ada satu GPS di kepala otak. Kita akan sampai pada depan orang yang kita ranjau dia di mahsyar. Walaupun orang ramai, dia akan guide hang pi sampai dekat kawan tu untuk apa? Fayu'ta haza min hasanati. Ambil daripada pahala hang hak berlambak tu, bagi kat orang hang buat naya dia. Banyak mana? Itu keadilan Allah Ta'ala. Allah tahu, kalau hang tipu dia 10,000, Allah ambil pahala amalan sekadar 10,000, Allah ambil kat dia. Kalau hang tipu dia, buat naya dia, pukul dia, zalim dia, kurung dia, adalah benda-benda apa, buat tipu orang, pukul isteri, pukul anak-anak dan apa-apa, benda melibatkan zalim orang, nak orang, pukul darah, dia akan diambil semua pahala dia. Padahal dia pahala sembahyang banyak ambil. Fa in faniyat hasanatu, kalaulah pahala dia semua habis, kantung pahala dah kering dah, alamak tak ada dah, macam mana? Maka qabla an yuqda ma alaihi, sebelum habis lagi isu yang nak selesaikan tu, ukhidha min khatayahum faturihat alaihi, ambil pula dosa tuan rumah tadi tu, dia hang buat naya kat dia tu, ambil dosa tuan rumah tu, sewa tu, lempak dekat hang. Maknanya dosa hang berlambak dah, tambah lagi dosa pula, tambah lagi dosa kat hang, tambah lagi dosa, sehingga selesai semua benda. Tuan-tuan, kita cerita ni, cerita apa? Orang yang ada pahala berlambak turun di mahsyar tapi buat naya kat orang. Tapi kalau hang turun di mahsyar, pahala tak ada, semayang tak ada, apa tak ada, duk buat naya kat orang pula, mendapatlah hang. Daripada awal pahala nak bagi kat orang tak ada, duk tambah dosa hang betul ya. Allahu Akbar. Susah tak? Susah tuan-tuan. Sebab tu saya abang cerita ni semua ni apa ni. Kemudian kita baca dulu. Faturihat alaihi thumma turiha finnar. Kemudian apabila ditambah dosa yang banyak,
maka akhirnya apa dia buat? Dilempak dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Masalah kan? Dia masalah. Masalah apa? Masalah tu tak boleh selesai. Sebab hang ada benda tu je. Hang tak ada, tak ada ah. Hang tak boleh bersejadah nak cari tempat semayang tang tu. Hang nak pergi buat baik tang tu, hang nak bayar zakat, PUZ pun tak tahu pergi mana orang masa tu. Semua tak tahu pergi mana dah. Maka hang hilanglah pahala hang. Jadi saya nak abang apa kat tuan-tuan daripada hadis ni, Nabi abang apa kita? Kalaulah orang tu hubungan dengan Allah tu cantik, tapi dengan manusia dia tak cantik, maka hang tak lepas juga ke akhirat. Jangan hang main semayang je, dengan orang tak mau bermasyarakat, dengan orang duk buat naya ke orang duk menyumpah tiap-tiap hari perangai hudur, akhlak tak baik, tipu orang dan sebagainya, tapi pakai kopiah semayang tak tinggal zakat, haji semua buat. Tuan-tuan, belum tentu orang tu dia selamat dekat akhirat esok. Maka kita ada dua. Satu, hablum minallah wa hablum minan nas. Satu bahagian hubungan dengan manusia, satu manusia hubungan dengan Allah Ta'ala. Dua-dua kena wiring cantik. Dengan manusia bagus, akhlak baik, dengan Allah tak baik, tak boleh ke? Baik dengan semua orang, senyum bagus, habaq lah, tolong apa pun insya-Allah lah. Bak duit sekadar ada dia boleh tolong, bak tenaga dia boleh tolong, kita sakit demam, semua benda dia boleh tolong, manusia yang baik. Tapi dia tak semayang, tak betul ke? Dia akan susah ke? Ataupun jenis semayang baik, buat baik, tapi dengan manusia dia tak baik. Maka semua benda-benda atau kita kata muamalat, hubungan seharian kita dengan manusia, hubungan seharian kita dengan manusia, baik dari segi perniagaan dengan orang, baik dari segi tata kelola, barunya bahasa kan, nak PRN ni kan. Tata kelola kita dengan masyarakat apa, semua tu kena clear. Kita tak boleh ada satu benda yang murung orang, ranjau orang, tipu orang, buat naya orang, zalim orang. Semua tu dia akan susah. Satu, daripada hadis saya ulang balik. Yang pertama, jangan rasa apabila kita buat amal soleh yang banyak, kita berada di zon selesa. Maknanya bukan tentu orang semayang ni dia tak masuk neraka. Dia boleh juga orang semayang ni. Ini geng semayang ni tuan-tuan, semayang zakat tak pernah tinggal. Tapi akhir hadis kata apa? Turiha ni lempak. Bukan pegang macam ikan kita lempak dalam sungai ke tu kan. Turiha ni macam tu. Biasa macam tu ni maksudnya apa? Orang marah. Turiha ni maksud dia marah. Tapi kalau kita ambil, kita letak macam tu, letak ikan dalam akuarium zak tu dia pun turun. Yang tu tak marah, yang tu sayang. Turiha maksudnya geram. Tong sampah, buka tingkap sampai kat tong sampah hijau besar tu, lempak ke tu tong sampah dalam plastik dalam kereta. Tu nama dia turiha, throw away, lempak ke tu. Maksudnya hang semayang boleh jadi hang masuk neraka. Maka jangan kita ni ada sombong, takabur di dalam hati kita yang menyatakan bahawa kita pandang hang tak semayang, hang masuk neraka, hang tak pakai tudung, hang masuk neraka. Betul statement tu, tapi kita jangan rasa kita tu bagus. Kita selalu kena ingat, aku ni bagus semayang semua, tapi harap-haraplah Allah terima ibadah aku. Risau juga macam Sayyidina Umar. Dia semayang, dia hebat, tapi dia kata apa? Kalau Allah kata semua orang masuk syurga, ada seorang masuk neraka, risau juga aku. Kau masuk neraka tu. Takutnya ya Allah. Maksud dia apa? Dia tak bangga dengan amal dia. Dia tak kata, aku semayang aku mesti masuk syurga tak. Tapi kalau Nabi SAW kata, kalau Allah kata semua orang masuk neraka, ada seorang dia masuk syurga di kalangan hamba aku. Sayyidina Umar kata apa? Aku harap lah yang tu aku. Ada khauf, ada raja, ada takut dan ada harap tentang rahmat Allah Ta'ala. Jadi balik kesimpulan, jangan sombong, jangan belagak, jangan takabur. Yang kedua, hubungan sesama dengan Allah Ta'ala dan hubungan dengan manusia, dua-dua kena bagi clear, bagi elok. Jangan ada unsur buat nanya orang.
Dan yang ketiga, hadis ini sebagai satu peringatan yang sangat besar untuk kita supaya jangan kita lalai dan leka daripada kesalahan-kesalahan, walaupun kita nampak dia benda kecil tapi dia boleh beri kesan yang besar pada kita. Dan terakhir daripada hadis ni apa dia? Saya abang macam tadi, walaupun seseorang tu amalan dia banyak, maka akhirnya dia dilempar dalam neraka. Apatah lagi orang-orang yang tak semayang, tak bayar zakat, dan dia tak puasa. 3 benda tu dia tak buat, maka lebihlah teruk azab dia esok nanti di akhirat. Kawan-kawan kawan yang ada semayang, dia boleh cover balik lah. Maka inilah nama name tag apa yang Allah akan bagi kat dia. Nabi ajak kita apa? Muflis. Maknanya hang dulu kaya, tapi muflisnya hang habis semua amal soleh, semua tak ada. Penat tuan-tuan lah. Mai kuliah, duduk maghrib isyak, bangkit qiyamul lail, ni pakai nak puasa pula esok 10 Muharram. Penat puasa ni dengan sembahyang Jumaat, mesti letih-letih, terlena-lena. Hari besar pun menerap. Hari besar tambah masjid empat sejuk macam ni pula. Lonjak kaki aku tu, bawa bantai, menerap terus lena gitu ya. Letih nak puasa ni. Tapi kesian kat kita, pahala semua bagi kat orang. Ada orang tanya, boleh ke puasa ustaz esok? Bukan dia Jumaat ni, boleh. Dia macam ni. Dia kalau kalau hari biasa menunggal puasa pada hari Jumaat ni makruh. Perbuatan tu makruh. Puasa sunat kalau kita puasa, atau puasa ganti dan sebagainya. Puasa sunat lah, puasa wajib tak ada isu. Khamis Jumaat, atau Jumaat Sabtu, kita pair macam tu. Tapi kalau ada Jumaat tu ada sesuatu yang diarahkan kita puasa, maknanya disunatkan puasa, dia jatuh betul macam esok ni adalah hari Ashura, atau puasa tu adalah puasa hari Arafah dan sebagainya, maka makruh tadi dia hilang. Boleh puasa Jumaat saja, kerana Jumaat tu ada satu keistimewaan yang khusus diarahkan oleh kita ni untuk kita puasa. Jadi esok ni tuan-tuan, hari ni kalau kita terlepas malas ke apa-apa, esok jangan kita terlepas. Dah penat kita puasa, jangan kita buang pahala kita nanya-nanya untuk buat, kata ke orang dan sebagainya. Maka moga-moga peringatan daripada hadis ini memberi faedah pada saya jugalah, terutama yang cakap ni, dan semua kita yang mai hari ni, supaya kita dapat jaga perkara-perkara ni. Tuan-tuan tengok pengajaran hadis yang pengarang tulis. Dia tulis, ya. Okey. Okey. Baik. Okey. Simpan apa tu? Baik. Anak tu dia macam dia yang bagi hutang dekat orang tu. Maksudnya dia pemilik duit tu. Dia ada hak penuh. Sama ada dia nak halalkan atau dia nak paksa dia bayar. Macam kita hutang kat orang, kita yang ada hak. Hang hutang aku 1,000 kan? Betul lah, aku hutang. Macam mana? Tak apalah, member 1,000 ke halal. Saya aku tengok ampun susah. Kita ada hak untuk halal atau kita nak minta. Kalau anak tadi tu, dia ada hak yang penuh. Kalau anak dia kata, bapa mesti bayar kat kami, contoh, mesti bayar 20. Tapi tak apalah bapa, lebih kurang bayar kat kami seorang 1,000 sudah lah. Kami pun nak masuk universiti, cover dengan duit tu boleh lah. Kami ke leling, kami ke halal. Ataupun anak kata, bapa tak payah cakap lah duit tu, kita semua kumpul balik satu family lah, duit-duit semua lupa lah benda cerita lama. Maka secara autonya semua 60,000 yang dihutang tadi tu, Ctrl A, select all, delete folder terus. Tak ada dah, dosa tak ada, sebab dimaafkan oleh tuan dia. Kita tak boleh takkan aku kira aku
kira halal lah, 20 kira halal lah. Tak boleh, kita tak boleh cakap tu. Macam orang hutang kita 1,000 kan, dah lah 1,000 lah, boleh lah, kira halal lah. Duit aku kot, apa hang pula boleh duit halal. Macam tu. Kita dah halal. Jadi ikut anak, kalau anak kata okey, okey. Kalau anak kata abah janganlah buat macam ni, kami pun nak ambil bagi kat mak contoh lah, kena bayar balik lah. Ikutlah, bayar sikit-sikit ke, bayar sekali ke apa ke, tapi dia mesti bayar balik sebab kategori tu dia tertangguh bayaran pada anak-anak dia. Okey. Antara teknik pendidikan Nabi SAW guna pada para sahabat adalah bentuk tanya. Guru tanya meskipun sudah ada jawapan dan membetulkan jawapan yang diberikan oleh anak murid. Kadang-kadang macam itulah kita dengan anak kita. Kita tahu dah benda tu, kita tanya, nak ajak dia balik. Sebab tu kalau tuan-tuan ada soalan, contohnya kan, kadang kita nak tanya ustaz, tapi soalan tu macam bodoh sangat. Macam, ustaz, basuh tangan ni rukun ke sunat? Contoh. Contoh dia tanya. Kita baca soalan tu, dia ni takkan yang ni pun dia tak tahu. Tak apa kita tanya, sebab ada orang yang dia tak tahu benda tu. Sebab dia tanya tu bukan sebab dia tak tahu, dia tanya sebab nak bagi tahu dekat orang. Ada juga. Kalau tuan-tuan ada benda-benda dalam, tengok dalam jemaah kita ni yang ada buat salah semayang ke, rukuk, sujud, wuduk ke, tuan-tuan boleh hantar kertas kecil dekat ustaz, buat tanya soalan. Ustaz, baru ni saya ada nampak orang, ataupun ustaz, boleh tak kita ambil wuduk tapi kita tak basuh kepala? Jangan abang, saya pernah jumpa kat masjid ni, umum ya. Jadi bila orang tu baca, mungkin orang tu ada dalam jemaah, dia cakap, lah betul lah aku duk buat macam ni, aku ingat kepala tak payah basuh. Allah, silap aku ni, tak tahu, start pada hari kena basuh balik. Jadi tanya tu nak bagi tahu kat orang. Jadi ustaz tu pun tak tahu siapa yang dalam ramai-ramai ni yang buat macam tu. Jadi ustaz tu boleh tegur secara umum macam tu. Jadi kita pun tak terasa hati dengan dia, dia pun boleh cakap dengan kita balik macam tu. Orang yang muflis adalah orang yang melakukan kedua-dua jenis amal, iaitu baik dan buruk, dan tidak bertaubat daripadanya. Dan ketiga, orang muflis melakukan kebajikan secara individu, iaitu hubungan dengan Allah, namun kejahatan sosial, iaitu hubungan dengan manusia. Islam sangat mementingkan hubungan sesama manusia. Terdapat banyak hadis yang menunjukkan amalan kebajikan sesama manusia dapat pahala berlipat kali ganda dan mudah diampuni. Dan yang terakhir adalah larangan melakukan zalim terhadap manusia yang lain. Jadi insya-Allah nanti kita akan tengok dalam siri akan datang hadis ke-31 berkaitan orang yang pernah beroleh nikmat dan orang yang menderita. Ada orang kat dunia ni, dia mewah, senang, tak pernah susah, dia tak pernah berpeluh, dia tak pernah letih, dia tak pernah lapar. Sedia hidup dia ni mewah sangat lah. Di akhirat ada satu benda Allah buat kat dia, kemudian Allah tanya kat dia. Situasi yang pertama. Situasi yang kedua, ada orang kat dunia ni sakit, susah, tak ada kerja, hidup ni miskin, lapar, daripada beranak sampai mati ni kerja susah hidup dia. Dia ni pula ada satu benda Allah buat dia kat akhirat. Maka dua situasi dan dua jawapan yang berbeza daripada dua orang tadi tu. Apakah jawapan itu, apakah perbezaan itu, akan diceritakan dalam siri akan datang, supaya ini sebagai trailer, gambar penuh akan keluar bulan depan. Jadi tuan-tuan diharap mai kuliah untuk bulan depan. Okey, itu saja. Berhenti di sini insya-Allah. Terima kasih pada kawan-kawan ikuti live pada malam ni juga. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.